Tahu tak ada berapa banyak data dekat dunia sekarang ini? Jawapannya 120 zettabyte. Banyak mana tu? Kalau 1 terabyte ada 12 kosong dekat belakang, 1 zettabyte pula ada 21 kosong. Maksudnya 1 juta kali ganda 1 terabyte. Dan dijangka by tahun 2028, jumlah data kita ni akan terus berkembang sebanyak 50%. Banyak tak banyak? Of course, fenomena ini disebabkan oleh Industry Revolution 4.0 daripada IoT, 5G, automation kepada Big Data Analytics. Dan yang terbaru, perkembangan pesat dalam dunia AI. Persoalan di sini, ada tak syarikat dalam bursa Malaysia yang akan dapat benefit daripada trend yang maha dahsyat ni? Salah satunya adalah Dufu Technology, sebuah syarikat yang menyediakan komponen untuk hard disk ataupun HDD bagi membolehkan penyimpanan dan pemprosesan data. Saham Dufu tersenarai di main market Bursa Malaysia dan berada di bawah sektor Industrial Product and Services. Syarikat ini diasaskan pada tahun 1987 oleh Lee Hui Ta, seorang usahawan yang berasal daripada Taiwan. Dan selepas beberapa siri perkembangan, mereka berjaya untuk IPO pada tahun 2007 dengan market cap sebanyak 63 juta ringgit. Fast forward ke tahun ini, market capnya sudah pun melonjak hampir 1 bilion ringgit bersamaan dengan kenaikan 1,400%. Untunglah shareholder awal-awal dulu. Misi syarikat ini simple tapi besar. Mereka nak jadi leading edge technology provider untuk produk-produk micro precision di seluruh dunia. Apa maksudnya? Kita tengok portfolio bisnes mereka. Secara mudahnya, servis yang mereka offer adalah precision engineering, di mana mereka manufacture komponen-komponen mikro menggunakan teknologi CNC ataupun CNC machining. Inilah bisnes primary mereka. Manakala bisnes secondary mereka adalah metal sheet production. Mereka akan ambil metal itu, dibentuk dan kemudian diassemble ke dalam end product customer mereka. Bahagian mana yang terlibat dengan data storage? Of course lah, CNC machining yang digunakan untuk membuat disk spacer yang digunakan sebagai komponen dalam HDD. Dan servis ini menjana majoriti daripada revenue Dufu pada tahun 2022 sebanyak 76%. Manakala bagi servis metal fabrication pula, walaupun mereka servis banyak sektor seperti medical, semiconductor, sensor, tetapi contribution revenue-nya hanyalah 24% sahaja. Jika dilihat pada pecahan customer Dufu, majoriti daripada revenue mereka dijana daripada Thailand. Sebab di situlah kilang customer HDD utama mereka, iaitu Seagate dan juga Western Digital. Sedikit info tentang market HDD, industri ini telah mengalami beberapa siri-siri consolidation. Daripada player yang ramai, tinggallah 3 player utama sahaja, iaitu Seagate, Western Digital dan Toshiba. Dari sudut market share pula, Seagate dan juga Western Digital menguasai 81% share pada tahun 2023. Bermakna Dufu berada di kedudukan yang baik sebab mereka serve majority daripada market share yang ada. Mari kita lihat investment case untuk Dufu. Pertama, mereka berada dalam sebuah industri yang akan benefit daripada fenomena data boom ini. And believe me, fenomena ini baru sahaja bermula dengan bertumbuh banyaknya data center dan storage solution yang lain. Yang kedua, dalam kes large data storage, HDD masih mempunyai cost advantage berbanding alternatif yang lebih moden seperti SSD. Dan menurut beberapa kajian, cost advantage ini akan dapat terus dikekalkan untuk satu waktu yang lama, setidak-tidaknya sehingga tahun 2028. Walaupun HDD sendiri sebuah teknologi yang lama, masih banyak lagi berlaku perkembangan teknologi untuk meluaskan lagi jurang cost advantage yang dimiliki oleh HDD. Seperti Heat and Magnetic Assisted Memory Recording, HAMR ataupun MEMR, double actuator, increase number of platter dan semua ini memerlukan komponen-komponen yang berkualiti tinggi daripada syarikat seperti Dufu. Dan yang terakhir sekali, pengalaman Dufu dan juga balance sheet mereka yang baik akan membantu mereka untuk serve customer dengan minimum interruption. Beralih pula pada bear case. Kita semua tahu tahun 2023 ini banyak cabaran ekonomi, daripada recession kepada inflation kepada geopolitical tension. Semua ini menyebabkan consumer spending menjadi lemah. Banyak bisnes dan syarikat seluruh dunia lebih berhati-hati dalam business spending dan kalau boleh mereka nak menggunakan dahulu inventory yang sedia ada. So selagi inventory correction belum habis, demand untuk produk-produk seperti hard disk akan kekal lemah. Yang kedua, Dufu bergantung besar kepada prospek dan masa depan industri HDD. Jika satu hari nanti teknologi HDD tidak lagi relevan, maka Dufu juga akan menghadapi masalah besar untuk kekal relevan. Dan yang ketiga, selain perkembangan teknologi yang berlaku dalam HDD, berlaku juga perkembangan teknologi yang sama di dalam SSD yang akan mengikis jurang cost advantage yang sedia ada.
ia akan berlaku. It's just a matter of time. Malah ada satu kajian yang agak agresif mengatakan pada tahun 2026 harga SSD akan menyamai HDD bagi setiap 1 terabyte. Mari kita lihat secara sepintas lalu performance Dufo pada tahun 2010. Revenue dan profit before tax mencatatkan pertumbuhan baik pada CAGR 7.4 dan 22.3% setahun. Balance sheet yang baik dengan kedudukan net cash yang besar. Worth to note yang borrowing sebenarnya naik banyak pada tahun 2022 untuk fund pembinaan kilang 37,000 square feet meter mereka di Guangzhou, China. Disebabkan capital allocation mereka yang prudent, returns on capital mereka berada dalam fasa uptrend kecuali baru-baru ini kerana inventory correction yang berlaku. So, jika anda consider untuk invest dalam Dufo, ini adalah beberapa perkara yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bilakah recovery untuk data storage industri ini akan berlaku? Dan kalau kita cuba buat sedikit pembacaan, kebanyakan analis mengatakan tahun recovery adalah tahun 2024. Malah sebuah estimate yang dilakukan oleh konsultan data storage terkemuka menunjukkan daripada tahun 2024 sampai tahun 2028, total exabyte shipment untuk HDD sahaja akan naik secara eksponen. Dan average selling price HDD juga dijangka akan meneruskan uptrendnya dengan setiap unit HDD berkemampuan untuk deliver storage lebih besar. Yang kedua, performance Dufo juga akan bergantung kepada kemampuan Seagate dan juga Western Digital untuk execute roadmap mereka. Sama ada teknologi terbaru seperti hammer, member, double actuator dapat di roll out secara smooth ataupun tidak. Jika dilihatkan pada market expectation terhadap dua giant ini sebenarnya agak positif dengan saham kedua-dua syarikat ini mencatatkan kenaikan positif pada tahun 2023. Dan yang terakhir, sejauh mana Dufo boleh grow metal sheet business mereka untuk complement business HDD. Sejak awal tahun ini, saham Dufo hanya meningkat secara marginal dan agak volatile. Mampukah mereka meneruskan kenaikan? That is for you to answer. Itu sahaja untuk video kali ini. Kalau anda nak support misi analisa 1000 syarikat di Bursa Malaysia, make sure to like, share dan subscribe. Thank you for watching and happy investing.